Ada. Okey. Sekarang tengok skrin, nampak apa yang cikgu tulis? Nampak. Okey, jadi yang ini yang kita dah belajar. Belajar dah buat latihan. Kita dah belajar hukum pendarapan indeks. Jadi indeks, okey, so, jadi cikgu tanya, 2x kuasa 3 darab 3x kuasa 4. Okey, kalau gunakan hukum pendarapan indeks, kuasanya didarabkan. Okey, jadi ni boleh jawab tak jawapannya berapa? 6x kuasa 7. 6x 6x kuasa 7. Okey, bagus Jadi, apa yang cikgu nak tegaskan ialah, ini pelajar dah belajar. Apa yang cikgu nak tegaskan, x kuasa 3 dan x kuasa 4 ialah indeks. Jadi indeks, dia menggunakan hukum indeks. 2 dan 3, ini bukan indeks. Ini nombor biasa. Ini ramai pelajar keliru. Ini nombor biasa. Dia tak ada kuasa. Dia nombor biasa. Jadi nombor biasa, 2 darab 3, jawapan dia 6. Dan yang XX, kita gunakan hukum pendarapan indeks yang mana kuasanya kita tambahkan. Okey. Kemudian kalau dalam buku teks, dia akan buat 2 darab 3, 2 darab 3, 6, X, 3 tambah 4. Dia buat jalan kerja. Cikgu tak nak. Cikgu tak nak jalan kerja. Pelajar tahu hukum indeks, 6X, 3 tambah 4, 7, cukup. Sebab ini ialah perkara yang asas. Selepas ini, akhirnya kita akan menyelesaikan masalah. Kalau pelajar tulis macam ni, dia akan jadi terlampau panjang. Mengelirukan dan akhirnya pelajar akan jadi salah. Okay? Sebab tu cikgu terus saja tuliskan apa kuasa dia. Okey, yang seterusnya, ini dah belajar hukum penerapan indeks, pelajar dah buat latihan, cikgu dah semak dalam Google Classroom, ada yang salah, cikgu dah betulkan pelajar. Yang kedua, hukum pembagian indeks bahagi pula. Okey, 2 kuasa 10 bahagi 2 kuasa 5. Okey, ini dah belajar. Jadi cikgu nak tanyalah. Siapa yang cikgu nak tanya ni? Chin Yu Hao, ada tak? Ada Chin Yu Hao? Ada. Okey, ada. Boleh bagi jawapan dia. 2 kuasa 10 bahagi 2 kuasa 5. Ada? Yu Hao? Lama sangat. Tak payah kira-kira ni, tengok saja. 2 kuasa 2 5. kuasa 5. 2 kuasa 5. Yu Hao tadi mana tak ada dah? 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa 5 sebab bila bahagi, kuasanya kita tolakkan. 10 tolak 5 jadi 2 kuasa 5. Okey. Seterusnya yang terakhir, hukum indeks dikuasakan. 2 kuasa 3 kuasa lagi. Dah 2 kuasa 3 kuasa lagi 6. Okey, ni siapa nak jawab ni? Dah belajar ni. Panggil siapa? Panggil Haris. Ada tak Haris? Haris, ada tak Haris? Hello, Assalamualaikum. Tak ada Haris. Ada ke tak ada? Tak ada. Adri ada? Ada. Okey, boleh cuba jawab. 2 kuasa 3 kuasa 6 lagi. Jawapan dia? Ya. Adri. Baru je kita belajar hari tu, minggu lepas. Dah buat latihan, cikgu bagi Google Classroom.
2 kuasa 18. Dua 18. 18 tu apa? Kuasa 18. Sebut betul-betul. 2 kuasa 18. Jadi bila darab pula, kuasanya kita buat apa? Bila kurungan, kuasanya kita Darabkan. darabkan. Okey. Bila darab, kuasanya kita Tambah. tambah. Bila bagi, kuasanya kita Tolak. tolak. Bila kurungan, kuasanya kita Darab. okey. Jadi latihan yang lepas tu yang mengelirukan cikgu bagi soalan dia ialah 2x kuasa 2 lebih kurang lah macam ni, 2x kuasa 2 y kuasa 3 kurungan kuasa 2. Okey. Jadi bila ada banyak macam ni, setiap elemen dalam kurungan kena darab dengan 2. Okey. Jadi yang salah pelajar jawab ialah 2x kuasa, kita tengok 2 darab 2, 4. Kemudian 3 dia darabkan dengan 2, jawapan dia 6. Betul lah dia gunakan hukum indeks dikuasakan. Tetapi dia tertinggal yang seorang lagi di depan. Cikgu cakap dalam kurungan setiap ada 2, ada X, ada Y. Setiap. Okay? Sebab apa dia tertinggal? Sebab yang ni dia tak ada kuasa. Jadi sebab tu dia tertinggal. Okay? Jadi selepas ini, kalau yang tak ada kuasa, pelajar kena tambahkan 1 untuk mengelakkan kesilapan. Bila ada kuasa 1, jadi pelajar tak silap. 1 darab dengan 2, 2. 2 kuasa 2, X kuasa 4, Y kuasa 6. Ataupun ada yang selesaikan 2 kuasa 2, 4 terus 2, 2. 2 kuasa 2, nombor boleh diselesaikan. X kuasa 4, Y kuasa 6. Okey, jelas tu? Jelas. Okey, jadi itu yang dah belajar. Cikgu ulang balik saja. Sekarang yang hari ni yang kita nak belajar ialah sambung lagi. Okey, pelajar tahu hukum pendarapan indeks, hukum pembahagian indeks, hukum indeks dikuasakan. Kita sambung lagi hukum indeks negatif. Okey, indeks negatif. Okey, formula dia ialah A kuasa negatif N. Ini formula dia lah. Kalau pelajar tengok dalam buku teks, formula dia A kuasa negatif N. Okey, maksud dia ialah 2 kuasa negatif 3 ke, 2 kuasa negatif 5 ke. Maksudnya kuasa dia kuasa negatif. Okey, yang kuasa negatif kita boleh tukarkan jadi kuasa positif dengan syarat dia akan jadi pecahan. 1 per A kuasa N. Dia akan jadi pecahan. Jadi asal dia kuasa negatif, dia akan menjadi kuasa positif. Tetapi tak boleh tukar macam tu saja. Dengan syarat bentuk dia ialah bentuk pecahan. Okey, itu formula dan contoh dia nombor lebih senang lah. 2 kuasa negatif 3. Okey, jadi dia akan jadi 1 per, sebab dia akan jadi pecahan, 1 per 2 kuasa 3 positif. Okey, 2 kuasa negatif 5. 2 kuasa negatif 5 dia akan jadi 1 per 2 kuasa 5 positif. Okey, asalnya kuasa negatif jadi kuasa positif dengan syarat bentuk dia berubah. Okey, satu lagi contoh. 7 kuasa negatif negatif 10. Okey, ini siapa nak cuba? Cikgu panggil seorang Nurul Sazwani. Ada Nurul Sazwani? Ada. Okey, 7 kuasa negatif 10. Kuasa dia negatif.
kuasanya negatif. Sekarang cikgu nak tukar kuasa dia jadi positif. Apa jawapan dia? 1/7 kuasa 10 positif. Okey, bagus. Kuasa, tak perlu cakap positif lah. 1/7 kuasa 10. Itu dah memang positif lah. Okey, bagus. Jadi ini pelajar salin, formula. Formula ni pelajar salin dalam buku. Okey. Dan juga contoh satu. Okey, contoh satu. Okey, kita teruskan kepada praktis 1.8. Nyatakan setiap nombor algebra berikut dalam bentuk indeks positif. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Indeks dia negatif 1. Okey, kalau indeks dia jadi positif 1, macam mana kita nak tulis? Ada seorang cuba? Ya, siapa nak cuba? 1/4 kuasa 1. 1/4 4 kuasa 1. kuasa 1. Asal dia negatif, dia jadi positif dengan syarat bentuk dia jadi pecahan. Okey, ataupun ringkas cikgu cakap, asalnya dia duduk di atas. 4 ni 4/1. Asalnya dia duduk di atas. Sekarang dia kena turun ke bawah, baru kuasanya jadi positif. Dan kuasa 1 kita tak payah tulis. Kuasa 1 kita tak payah tulis. Boleh padam tak? Okay, boleh padam. Dah semua terpadam pula dah. Okey, jadi kita tulis jawapan dia 1/4 sahaja. Kuasa 1 lah. Kuasa 1 tak payah tulis. Okey, B, siapa nak cuba? M kuasa negatif 1. 1/m kuasa 1. 1/m saja. Tak payah kuasa 1. Betul lah kuasa 1 tu, tapi kita tak payah tulis. 1/m. Maksudnya kuasanya positif lah tu. Okey, C. Siapa lagi cikgu belum panggil? Nurain. C. 1/5 positif 3. Tak. 1/5 kuasa 3. Tak perlu cakap positif. Kuasa 3. Okey, D. D puas si macam mana sebut ni? Puas si ci. Betul ke? Ya. Puas si ci. Okey. D, jawapan dia 1/k kuasa 4. 1/k kuasa 4. Okey, bagus. E, siapa cikgu panggil? Siti Maisara. 1/y kuasa 5. 1/y kuasa 5. F, siapa lagi belum panggil? Siapa belum panggil? Lo Zicheng dah panggil ke tadi? Ada? Lo Zicheng? Belum. Belum. Okey, boleh cuba F. Kuasa dia negatif 4. Sekarang kita nak tukar dia jadi positif. Macam mana kita nak tulis? 5 kuasa 4. 5 kuasa 4. Bagus 5 kuasa 4. Jadi dia di bawah. Di bawah, jadi dia naik ke atas. 5 kuasa 4. Bagus. Okey, G. Lo Zicheng, Leong Yan Li. Ada? Ada? Leong Yan Li. Ada. Ada. Leong Yan Li. Ini adik Yuyun Ya. Okey. Boleh cuba G? 7. 7. 7. Okey, bagus. H? Kam Hong Ze sudah cuba? Belum kan? Belum. Okey, boleh cuba H? 7
7 kuasa 3. Bagus, 7 kuasa 3 Jadi dia negatif, dia sebenarnya negatif kita dia di bawah 7. So dia naik atas lah. 7/1. Jadi 1 kita tak payah tulis. 7 kuasa 3 dan last one I apa lagi belum panggil? Chong Yok Yan. Boleh cuba I? Ada? Chong Yok Yan. Ada. Tak ada? Okey, boleh cuba? Ya, cikgu dengar. Okey, Chong Yok Yan. Boleh cuba jawab I? Macam mana cikgu? Ha? Macam mana? Ya. Macam mana? Tak boleh. Okey, awak agak-agak je lah jawapan dia apa. Ini kuasa dia negatif. Sekarang kita mau tukar kuasa dia positif 6. Agak-agak saja jawapannya apa. Hentam saja jawapannya apa. Tak ada masalah. Okey, boleh cuba. Hentam 12 saja. Berapa jawapan? 12 18 12, 18. Okey. Okey, jadi 12, 18 salah lah. Kita bukan nak selesai, bukan 2 darab 6, 3, bukan. Kita nak tukar kuasa negatif jadi positif. Okey? Tapi tak ada masalah, kita semua belajar. Kita semua belajar. Kalau semua pelajar betul, cikgu tak payah ajar lah. Kan? Tak payah ajar. Semua pelajar dah tahu. Okey? Jadi cikgu nak cari siapa yang tak tahu, siapa yang tak faham lagi, cikgu nak tanya. Okey? Supaya cikgu tahu, boleh betulkan pelajar tu. Tak ada masalah. Kalau tak tahu, jawab saja. Tak ada masalah. Sebab pelajar memang nak belajar. Cikgu ajar. Kalau cikgu tanya semua betul, tak payahlah cikgu ajar. Semua sudah ada jawapan, tak payahlah cikgu ajar. Yang penting cikgu nak pelajar jawab dulu. Okey. Jadi ini kita bukan nak selesaikan. Sekarang kita bincang hukum hukum indeks negatif. Kuasa dia negatif 6, dia akan tukar jadi kuasa dia positif. Daripada negatif tukar jadi positif. Tetapi syarat dia 2 dan 3 ini mesti terbalik. Terbalik. 3, 2. Mesti terbalik. Bukan diselesaikan. Okey, kita sambung lagi bawah. Okey, bawah. Tetapi sekarang, nyatakan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks negatif. Sekarang, 1/2. 2 ni kuasa berapa? 1. Kuasa 1. Positif. Sekarang dia suruh tukar pula jadi kuasa negatif. Jadi, dia berada di sebelah bawah. Di bawah. Jadi, kita tukar naikkan dia ke atas. Okey, jadi dia akan 2/1 lah sebenarnya. 1 dah turun bawah. Kita terbalikkan dan kuasa dia jadi negatif. Tetapi sama juga 1 tak payah tulis. 1 tak payah tulis. Jadi dia habis semua terpadam dah. Jadi kita tulis 2 kuasa negatif 1. Yang B, X kuasa 1 positif. Jadi bila kita naikkan dia ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 1. Jadi, okey, C. Siapa lagi belum cuba? Chin Yu Hao, C. Kuasa positif sekarang dia mesti negatif 7. Apa dia punya asas dia? 5 kuasa negatif 7. Okey, bagus. 5 kuasa negatif 7. Dah, itu semua. Semua cikgu sudah panggil. Okey. Jadi D siapa nak cuba? Terus je lah, kita sekali lalu je, cepat sikit. D. M negatif 3. M kuasa negatif 3. Bagus. M kuasa negatif 3. E.
7 kuasa negatif 3. 7 kuasa negatif 3. Okey. Betul ke salah? Cuba tengok nombor 7 sama, positif terus dia tukar. Jadi yang ni bentuknya tak bertukar. Jadi bila kita tukarkan kuasa dia, bentuk yang ni mesti bertukar. Okay, kita maksudnya kalau jawapannya 7 negatif 3, maksudnya kita padam je ni, tukar je negatif 3. Bukan, itu salah. Jadi dia mesti bentuk ini pun berubah. 7 kuasa 3 positif, jadi dia akan turun ke bawah. 7 kuasa negatif 3. Okay. F. Apa nak cuba? Satu per K kuasa negatif 4. Okey. Siapa ni yang cakap ni? Leong. Leong. Okey. 1 per K kuasa negatif 4. Okey, bagus. G. Siapa nak cuba? 3/1 negatif 4. Berapa semula? 3 per negatif 4. 3 per 1. 3 per 1 kuasa negatif 4. Okey. Jadi per 1 sebenarnya kita tak payah tulis 3 kuasa negatif 4. Okey, H. N negatif 3. N kuasa Negatif 3. negatif 3 dan yang terakhir kita terbalikkan. 5 naik atas, M turun bawah. 5 per M. Yang atas turun bawah, yang bawah naikkan yang atas. Barulah kita boleh tukar dia kuasa negatif 6. Okey, itu latihan kuasa, indeks kuasa negatif. Okey, seterusnya hukum indeks pecahan. Ada berapa minit lagi? Ada 5 minit lagi. Okey, cikgu sambung terus kuasa indeks pecahan. Sebab cikgu rasa kalau bincang macam ni senang. Cikgu boleh tanya pelajar. Okay, kalau cikgu bagi video tu mungkin ada yang masih lagi tak faham. Hukum indeks pecahan A kuasa 1 per N kuasa pecahan. Okay. Contoh dia ialah contoh 3 kuasa 1 per 2. Kuasa dia pecahan. Okay. Jadi kalau kuasa pecahan, kita boleh tukar bentuk dia menjadi punca kuasa. Punca kuasa N, asas dia A. Jadi kalau contoh 3 kuasa 1 per 2, kita boleh tukar bentuk dia menjadi asas tetap sama 3, tetapi 1 per 2 kita tukar jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 kita tak tulis nombor, tetapi punca kuasa 3 kita tulis. Punca kuasa 3, punca kuasa 4, punca kuasa 5. Punca kuasa 2, tak payah tulis nombor dia. Tidak ada nombor bermaksud punca kuasa 2. Tidak ada punca kuasa 1, tidak ada. Okey, nyatakan setiap nombor dalam bentuk A kuasa M. A punca kuasa. Jadi 2 asas dia sama, punca kuasa 3. 3 punca kuasa 2, tak payah tulis. Y punca kuasa 4. Okey, selesai. Praktis 1.9. Bawah, terus je lah sambung. Oh, ini terbaliknya pula. Okey, terbaliknya pula. Punca kuasa 2, 7. Jadi, dia akan jadi 7 kuasa 2. 2. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Punca kuasa dia kuasa pecahan. 5 kuasa 1 per 3. 1 per 3. Bagus. C 8 kuasa
1 per 5. Okey. Ini semua asas. Asas yang wajib pelajar tahu. Kita punya latihan penyelesaian masalah belum masuk lagi. Pelajar kena tahu semua dulu asas, baru kita boleh selesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey. Nyatakan A kuasa N dalam pelbagai bentuk. Okey, yang atas tadi kita bincang A kuasa 1 per 2 contohnya. Okey, cikgu pakai nombor lah, senang. Formula ni pening. 1 per 3. Okey, dia akan jadi 2 punca kuasa 3. Okey, sekarang masih lagi pecahan tetapi dia bukan 1 per. Dia ialah 5 per 6. Dia dua-dua dia ada nombor. Okey, macam mana? Okey, jadi sama juga macam tadi. Cuma yang di bawah macam ni 1 per 3 dia akan jadi punca. Jadi yang bawah dia ialah nombor 6. Jadi dia akan jadi punca kuasa 6. Asas tetap sama 2. 5 dia akan jadi kuasa 5. Okey, macam tu bentuk dia. Okey, yang pecahan yang ada 2 nombor. Okey, nyatakan dalam bentuk. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk macam ni boleh, bentuk macam ni boleh, bentuk macam ni pun boleh. Dia ialah yang sama. Okey, yang pertama ialah kuasa kuasa M. Okey, jadi 5 kuasa 2. 2 di atas ni kuasa biasa saja. Yang di bawah dia akan jadi punca kuasa. Okey. 1 per 3. Dia akan jadi punca kuasa. Boleh tulis macam ni. Boleh juga tulis 1 per 3 di dalam. 1 per 3 di dalam. 2 di luar. Okey. Dan juga boleh tulis sebagai 3 punca kuasa 3, 5 kuasa 2. Okey. Ini menukar dalam pelbagai bentuk. Ketiga-tiga ni adalah benda yang sama. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi okey, kita cuba yang B. 7 kuasa. Okey, kuasa dulu. Kuasa berapa? 3 ke 4? 3. 3. Yang di atas. Yang di atas 3. Kurungan kuasa 1 per 4. Kuasa 1 per 4. Ataupun terbaliknya lah. 7 kuasa 1 per 4. Kuasa 3. Dan 1 per 4. Punca kuasa 4, 7 kuasa 3. Okey. Ini bukan penyelesaian. Ini bukan penyelesaian. Ini cuma kita nak tengok dia boleh tukar dalam 3 jenis bentuk. Benda yang sama. Okey, 9 kuasa 2 kuasa 1 per 5 ataupun 9 kuasa 1 per 5 kuasa 2 ataupun punca kuasa 5, 9 kuasa 2. Okey, indeks sifar. Dah belajar ke indeks sifar? Tingkatan 1. 5 kuasa kosong. Jawapannya berapa? Ada siapa boleh jawab? 5 kuasa kosong. Senyap je. Ada ke tak ada ni? Tak tahu. Tak tahu. Oh, tak tahu. Tak ada belajar lah 5 kuasa kosong. Okey, 5 kuasa kosong, indeks sifar. Ini cikgu rasa dah belajar sepatutnya tingkatan 1. 5 kuasa kosong, dia apa-apa kuasa kosong, jawapan dia ialah 1. Okey. 7 kuasa kosong, jawapan dia berapa? 1. 1. 100 kuasa kosong, jawapan dia 1. Nanti besok periksa bulan 4 naik sekolah kan, cikgu bagi soalan macam ni tau. 12,349 kuasa kosong. Oh, susah cikgu. Saya tak tahu nak jawab ni, banyak sangat. Jawapannya berapa ni? 1. Jawapannya 1.
Jadi pelajar tulis dia punya nota A kuasa kosong, jawapan dia ialah 1. Okey, ini contoh dia lah, contoh. Ni tak payahlah, 2 je contoh. Okey, itulah semua hukum indeks yang pelajar kena tahu, barulah kita boleh jawab latihan. Okey, jadi dah 9.30. Okey, pelajar ni boleh jawab sendirilah berdasarkan hukum-hukum indeks yang pelajar dah belajar. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih, Cikgu. 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 Okey. Terima kasih, Nanti Cikgu. cikgu bagi soalan dekat Google Classroom lah. Tengok pelajar boleh jawab ke tak. Okey, okey. Okay. Okey, terima kasih. Okey, bye. Bye.